Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Nahas pesawat N28JV di Elmina Shah Alam baru-baru ini menggemparkan seluruh negara. Tragedi itu turut meranggut 10 nyawa termasuk 2 orang awam yang sedang melalui kawasan yang sama. Menurut Ketua Polis Selangor, proses pengecaman mangsa dikatakan sukar namun berjaya dipercepatkan. Saksikan perinciannya dalam laporan khas tragedi pesawat N28JV disediakan wartawan Arisha Khalif. Berita duka menyelubungi negara apabila sebuah pesawat Beechcraft 390 Premier 1 dilaporkan terhempas serta musnah terbakar di Elmina Central Park Seksyen U16 Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Kejadian tersebut telah meranggut 10 nyawa, terdiri daripada 6 penumpang termasuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai, Datuk Seri Johari Harun, serta 2 kru penerbangan dan 2 pengguna jalan raya. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, pesawat N28JV tersebut telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada jam 2.08 petang dan dijadualkan mendarat pada jam 2.48 petang di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Kira-kira jam 2.50 petang, Menara Kawalan Trafik Udara telah mengesan kepulan asap dari lokasi nahas namun tiada panggilan kecemasan daripada pesawat berkenaan. Pada minit-minit terawal kejadian, apabila terhempas, kita terima panggilan daripada seorang anggota bomba yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Pihak bomba, jentera yang pertama sampai agak cepat, memang cepat, dan tindakan pantas anggota pemadaman yang terdiri daripada 7 orang pegawai terus membuat pemadaman di lokasi dan berjaya memadam kebakaran dalam tempoh 7 minit. Seramai 63 anggota bomba dan 2 jentera telah digerakkan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik Shah Alam ke lokasi kejadian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail, kerosin atau minyak jenis Jet A1 yang digunakan pesawat tersebut dianggap berbahaya kerana mampu menyemarakkan api jika tidak dipadam terlebih dahulu. Tindakan pantas daripada anggota-anggota pemadaman sangat penting dalam pemadaman api pesawat. Selalunya kita akan menggunakan form untuk menyelimuti kebakaran, tapi kita berjaya dengan pantas dengan menggunakan air daripada tangki jentera. Tambah beliau, walaupun kebakaran pesawat tersebut turut melibatkan sebuah motosikal dan sebuah kereta orang awam, pihaknya berjaya memadamkan api berkenaan secara serentak. Satu jentera yang sampai awal terus membuat pemadaman di lokasi pesawat terhempas itu bersama dengan kenderaan yang dipercayai Nissan Almira ke awal. Terus kita membuat pemadaman serentak dengan motosikal yang berada menggunakan hose rail, alat bantu mula daripada jentera bomba.
dan tindakan pantas anggota-anggota bomba berkenaan telah memadamkan kebakaran sepantas yang mungkin. Operasi mencari dan menyelamat SAR tersebut turut dijalankan bersama 177 anggota dari Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Penerbangan Awam, Majlis Bandaraya Shah Alam dan Polis Diraja Malaysia. Pesawat Beechcraft Premier 1 merupakan sebuah pesawat ringan dengan kapasiti 6 tempat duduk kelas perniagaan yang dihasilkan oleh Division Hawker Beechcraft pada tahun 1955. Pesawat yang dikendalikan oleh jet Bailey sendian berhad tersebut turut dilaporkan mempunyai kelajuan maksimum hingga 840 km sejam dan dikatakan mampu bergerak pada satu masa dengan jarak penerbangan maksimum sekitar 2,500 km. Namun, minggu lalu, nasib malang menimpa pesawat itu apabila sewaktu kejadian berlaku, pihak CAAM mengesahkan tiada panggilan kecemasan atau Mayday yang dibuat oleh juruterbang pesawat berkenaan walaupun kebenaran mendarat telah diluluskan oleh pihak Menara Kawalan Trafik kira-kira 2 minit sebelum nahas berlaku. Berdasarkan pemerhatian bekas pegawai penyiasat Tentera Udara Diraja Malaysia, Kapten Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Hanif, menerusi beberapa rakaman video yang tular di media sosial menjelaskan. Pesawat sedang membuat penerbangan bersedia untuk mendarat turun dan besar kemungkinan masa itu kedua-dua orang juruterbang sedang membuat pre-landing chart dan sebagainya. Jadi apabila berlaku kejadian ini, yang pertama aviate, menerbangkan, navigate, ya, untuk mencari tempat yang selamat ataupun cuba pulang ke landasan, dan yang ketiga ialah communicate. Jadi kalau kita tengok dalam kejadian tersebut berlaku dengan agak pantas, ya, kurang daripada 10 saat. Pada saya daripada saat hilang kawalan hinggalah ke saat terhempas tu, kedua-dua juruterbang masih cuba untuk nak mengawal pesawat. Dalam pada itu, Kapten Rahmat Omar turut berpendapat antara faktor seperti kerosakan enjin, ketidakseimbangan pesawat dan kawalan pesawat tergendala boleh menjadi antara punca sesebuah pesawat itu hilang kawalan. Pada malam kejadian, Biro Kemalangan Udara BSKU berjaya mengesan satu kotak hitam yang dipasang di pesawat berkenaan sekaligus dapat membantu siasatan. Kita mendapat offer ataupun technical assistant daripada pihak TSIB, Technical Transport Safety Investigation Bureau, pihak Singapura. Dan pakar-pakar mereka juga datang ke Malaysia pada hari yang sama. Dan pada hari Sabtu yang lalu, peralatan tersebut, recorder tersebut telah dibuka untuk mendapatkan memory plug tersebut. Dengan menggunakan cockpit voice recorder tu, kita boleh mendengar nombor satu, perbualan terakhir, ya, apa yang mungkin diteriak oleh juruterbang tersebut. Yang keduanya ialah kita boleh mendengar bunyi alat-alat penggera yang ada. Kalau ada alarm sistem dan sebagainya, kita boleh dengar bunyi yang keluar. Dan daripada situ kita boleh menambah kepada analisa siasatan kita. Yang ketiga ialah bunyi-bunyi di latar belakang, macam bunyi enjin, kalau ada bunyi hentaman dan sebagainya, mungkin cockpit voice recorder dia boleh pick up. Dilaporkan tragedi ini merupakan insiden kedua berlaku di kawasan Elmina
apabila tragedi pertama membabitkan Japan Airlines Flight 715 yang mengorbankan 34 nyawa pada 27 September 1977. Nahas dipercayai berpunca daripada keadaan cuaca yang buruk menyebabkan juruterbang menerbangkan pesawat di bawah altitude penurunan minimum tanpa melihat landasan mengakibatkan kapal terbang tersebut jatuh terhempas. Susulan nahas pesawat N28JV pada Jumaat lalu, persimpangan Elmina ditutup sepenuhnya bagi laluan keluar dan masuk ke kawasan itu dari kedua-dua arah lebuh raya koridor Guthrie sehingga kerja-kerja pembersihan dan siasatan nahas diselesaikan. Keluasan kejadian atau crash point nahas pesawat berkenaan terhempas di lokasi ini dianggarkan seluas kira-kira 1,500 meter dan dalam masa yang sama, lokasi bingkai pesawat ini telah ditutup dengan kanvas gergasi dan dikawal rapi oleh pihak polis selama 24 jam bagi mengelak dari diceroboh atau diganggu oleh orang awam. Penutupan jalan tersebut turut menyebabkan kesesakan lalu lintas dipercayai melebihi radius 5 km termasuk penduduk yang berada di Bukit Subang dan Denai Alam. Pagi ni saya balik nak tak nak je biasalah sekolah, tapi jalan jam daripada rumah saya tu nak ke Denai Alam ni, traffic light yang Denai Alam tu lah. Nak ke Bulatan tu dah sejam lebih kot lah. Jadi banyak orang tumpu laluan daripada Denai Alam tengah, jalan tengah tu. Jalan utama lah kat situ. Saya tak cakap lah, tapi apa yang saya rasa lah, saya sendiri rasa mungkin arwah yang bawa pilot ni mungkin dia ada lencong lah. Lencong kat jalan sini tak ramai orang kan. Kalau kata dia teruskan ke nak turun ke landing tu, situ banyak rumah bang. Dalam pukul 2.45 dengar apa benda macam meletup. Lepas tu anak cakap, guruh tu mungkin hujan. Saja tengok kat luar, tengok dah asap dah apa? Dah berkepur dah. Kuat lah kat dengar. Kuat lah. Dengar dah 3 kali rasa bunyi. Oh, 3 kali. Lepas tu akak tu pergi tengoklah kat bawah apa? Kat tepi tu tengok dah asap dah naik dah. Menurut Timbalan Ketua Zon Shah Alam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, Syamsul Ma'arif Saibani, kerja-kerja pembersihan yang dijalankan di lokasi kejadian melibatkan 3 jentera. Kerja-kerja pembersihan telah dilaksanakan oleh pihak bomba, penyucian jalan di mana ada sisa-sisa bangkai kapal terbang dan juga serpihan-serpihan yang berkenaan kita buang ke tepi dan dikumpulkan untuk dijalankan siasatan. Jadi penyucian dibuat di Jalan Elmina di dua-dua arah, jalan menghala ke Elmina dan juga keluar daripada Elmina. Bagaimanapun, selepas selesai kerja-kerja pembersihan, jalan utama persiaran Elmina dibuka sepenuhnya kepada pengguna jalan raya pada jam 3 petang sehari selepas kejadian. Sementara itu, suasana hiba menyelubungi perkarangan Hospital Tengku Ampuan Rahimah apabila salah seorang ahli keluarga mangsa iaitu pemandu P-Hailing Allahyarham Syarifuddin Syari tiba dari Arau Perlis bagi mengetahui perkembangan terkini. Kemarin saya dapat berita tengok gambar, tak sangka kata adik saya dengar adik yang nombor 3 saya abang kecil Amandin dah tak ada. Hantu ya. Masa soalan macam mana, arwah soalan macam mana? Dia amat baik. Hospital kot cakap dengan suami. Kata hari Isnin. Boleh ha? Hari Isnin. Saya juga ingin memulakan Jabatan Kriminal Malaysia sedang bekerja keras lagi untuk menghasilkan keputusan bagi sampel-sampel yang lain sekiranya ada, dan kita akan buat penilaian untuk kenal pasti dan menyerahkan mayat-mayat yang lain kepada waris dalam masa yang terdekat. Saya percaya seperti yang kita telah maklum sebelum ini boleh selesai hari Isnin, insya-Allah. Rentetan itu, kesemua 10 mayat mangsa telah dituntut keluarga masing-masing pada 20 dan 21 Ogos selepas ujian DNA berjaya dipadankan.
Sehingga kini, seramai 10 pakar penerbangan dari Amerika Syarikat tiba di lokasi kejadian pada 21 Ogos bagi membantu siasatan dalam memeriksa bangkai pesawat untuk mengenal pasti punca nahas berlaku. Laporan Arisha Kalim, 999. Dia periang, dia senyum, dia jenis peramah, dia tak jenis sombong dengan orang lain. Sejak hari pertama kejadian nahas di Elmina, suasana duka itu turut dirakam kru 999 di Hospital Ampuan Rahimah Kelang. Keluarga mangsa terlibat menanti penuh sabar bagi proses tuntutan mayat. Seorang daripada mangsa yang juga penunggang e-hailing, Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, antara mayat yang terawal diserahkan kepada waris. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf yang turut berada di lokasi kejadian. 10 mangsa terkorban apabila sebuah pesawat sewa khas terhempas di lebuhraya Katri berhampiran kawasan perumahan Elmina Shah Alam. Identiti 6 penumpang dalam pesawat malang yang telah disahkan adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai Datuk Seri Johari Harun serta 5 lagi mangsa iaitu Khairil Azwan Jamaluddin, Syahrul Amir Omar, Naim Fawaz Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki dan Idris Abdul Talib Ramali. Manakala, 2 lagi mangsa yang merupakan kru pesawat terbabit ialah Syahrul Kamal Roslan dan Haikal Aras Abdul Azim. Nahas yang berlaku pada jam 2.53 petang itu turut mengorbankan 2 orang awam iaitu Syarifuddin Syahari, seorang pemandu e-hailing dan seorang penghantar makanan berusia 32 tahun. Penunggang motosikal yang maut dalam nahas pesawat terhempas di lebuhraya Guthrie dekat Elmina Shah Alam, Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Dalam kejadian nahas pesawat N28JV yang terhempas pada Khamis lalu, seorang penghantar makanan dipercayai sedang bekerja merupakan salah seorang daripada 10 mangsa yang maut dalam nahas terbabit. Kira-kira 5 minit selepas kejadian, seorang pemandu lori bersama rakannya yang kebetulan melalui jalan ini merupakan antara individu terawal yang cuba menyelamatkan mangsa. Bau jatuh depan mata ni. Terhempas ke ni Elmina. Ketika kejadian, lelaki berusia 32 tahun itu dikatakan dalam keadaan cemas dan tidak menyangka pesawat yang dilihat berlegar di ruang udara terhempas dalam sekelip mata. Saya keluar dari lori tu, tengok asap tebal lagi time. Saya pun tak sangka kan ada ni rider tu minta tolong. Lepas tu saya cuba ambil pemadam api dekat lori saya dengan kain, pergi dekat dia. Elok dah pergi dekat dia, tak boleh nak rapat dengan dia sebab motor dia menyala kan api. Lepas tu elok dah saya nak tolong padam api tu kan sebab dia tengah hidup lagi. Saya pun cuba nak rapat, lepas tu meletup lagi motor dia. Lepas tu tengok tak ada meletup apa, saya pergi lah. Pemandu lori berasal dari Sik Kedah ini turut meluahkan kekesalannya apabila pelbagai usaha yang dilakukan ketika itu masih gagal untuk menyelamatkan mangsa. Saya tembak boleh padam sikit je sebab saya punya pemadam api tu tak besar, pendek kecil kan, tak cukup nak padam semua tu. Tekilan gak kita dah nekat kan, ingat boleh selamat dia kan kalau boleh padam api dengan cepat kan. Dia yang ketika itu dalam perjalanan menuju ke Country Homes Rawang mendakwa dirinya tetap berusaha meminta bantuan daripada pemandu lori lain sejurus melihat api yang masih marak. Saya panggil ni kawan saya Naim, cakap tolong lah cakap. Lepas tu dia call minta bantuan tu lah. Dia orang tak bagi letak sebab nak tahu dekat mana tempat kejadian kan. Kita buat apa yang boleh buat dia cakap. Kita orang pun tak boleh nak buat apa. Minta pemadam api yang lori-lori yang lalu kat situ kan. Ada yang expired apa semua. Buatnya boleh corak-corak macam tu lah. Lepas tu bomba yang datang terus tembak yang dia tu padam habis.
Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor turut mengesahkan tindakan lelaki tersebut dalam situasi menyelamatkan mangsa. Semasa pihak bomba sampai, motosikal dan mangsa masih terbakar dan dengan menggunakan alat pemadam api dipercayai daripada orang awam lah, tapi kandungan alat pemadam api itu tidak mencukupi untuk padam. Jadi bantuan daripada Hosrail, daripada jentera bomba itu padam sepenuhnya. Tambah Pengarah JBPM Negeri Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail, pihak bomba mengambil masa kira-kira 7 minit sebelum berjaya memadamkan keseluruhan kebakaran di lokasi nahas terbabit. Cukup menyayat hati dari segi penyelamatan mangsa yang sedang terbakar. Pada peringkat awal kejadian, kehadiran anggota bomba tidak boleh membantu kerana tiada alat pemadam api yang dibawa bersama. Itu yang jadi kita cukup sedihlah, rasa sedikit kecewa, ya, terkilan dengan kejadian itu. Tapi selepas kehadiran pertama jentera itu telah alhamdulillah beri semangat dan tindakan pantas anggota bomba, kita dapat padam kebakaran. Mengimbau kembali detik-detik tragis yang dilaluinya, rasa terkilan turut terpahat dalam diri Muhammad Effendi apabila perkongsiannya membantu penghantar makanan tersebut disalahertikan oleh segelintir pengguna media sosial. Ada setengah orang dia cakap betul lah abang saksi kat situ. Saya boleh cakap saya buat yang mana saya mampu lah. Ada setengah orang dia orang minta video yang saya tolong arwah. Takkan saya nak rekod sambil tolong kan. Buat apa saya nak cakap saya yang ni nak jadi hero kat situ. Tak ada pun. Niat saya tak ada macam tu. Saya cuma nak tolong dia je. Dilaporkan kesemua 10 mayat mangsa termasuk anggota tubuh badan yang terpisah berjaya ditemui dan operasi mencari mangsa selesai sekitar jam 10.30 malam pada 17 Ogos yang lalu. Mangsa Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh merupakan jenazah pertama yang dikenal pasti identitinya oleh Unit Forensik dan Jabatan Kimia Malaysia menerusi ujian DNA. Pada pagi ini kita telah putuskan satu mayat yang bertanda HR 001 dikenal pasti secara positif adalah Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh, iaitu foot rider yang menunggang motosikal dalam insiden tersebut. Jenazah ini kita akan serahkan pada pagi ini. Kita pun telah maklum pada waris keluarga iaitu ayah arwah ni. Muhammad Saleh Othman, 57 tahun, bapa kepada graduan ijazah kejuruteraan pembinaan awam tersebut, hadir ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bersama isterinya bagi menuntut jenazah mangsa. Khamis malam Jumaat tu saya dah ada sini. Semalam berapa? 12 lah. Pukul 12 saya pergi ke Jabat Polis Shah Alam sampai pukul 3 pagi lah. Buat urusan, buat report kan. Sampai pukul 3 pagi lah. Tengok urusan mayat dari JAIS kalau cepat mungkin lah. Tapi pihak waris pun kau boleh nak cepat lah. Di sini pihak JAIS dah ambil semua. Saya urusan semua pihak JAIS. Saya tak ada ni lah. Cuma urusan tu dari pihak kerjasama polis dengan JAIS. Jenazah Allahyarham Muhammad Hafiz kemudiannya diserahkan kepada pihak JAIS untuk dimandikan dan dikafankan di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah Kelang. Saya sahabat dia lah. Agak lama pengenalan kami, semua macam satu keluarga lah. Dia periang, dia senyum. Dia jenis peramah, dia tak jenis sombong dengan orang lain. Tu saya tak ada kata apa, memang dia yang baik. Arwah memang baik. Memang sedih sebab kami selalu melepak. Kira kami semua ni walaupun masing-masing sibuk dengan kerja order, tapi bila melepak makan apa semua kira rapat jugalah. Masing-masing tahu tanya masalah masing-masing. Rakan mangsa Muhammad Rosmaini Sahlan berusia 42 tahun mendakwa sukar menerima hakikat bahawa penunggang motosikal yang terlibat dalam nahas terbabit merupakan rakan baiknya.
Dapat tahu berita tu, masa tu saya dekat rumah. Lepas tu kita orang ada grup WhatsApp. So dapat voice message daripada seorang kawan ni. Dia kata, ni bukan gurauan. Ini betul-betul arwah dah tak ada. Rider yang meninggal dekat lokasi kapal terbang tu jatuh. Memang terkejut lah. Kita orang terus berkumpul dekat kita orang punya port lepak kan. Kat situ semua menangis lah. Tak boleh tahan lah. Memang terkejut lah. Memang tak sangka dia. Tak percaya lah. Dia yang terlibat. Selain itu, arwah dikatakan sanggup bekerja siang dan malam bagi membantu mengumpul wang perbelanjaan perkahwinan adik perempuannya yang dijadualkan berlangsung pada 26 Ogos 2023. Memang kalau kita datang, dia orang pertama kita tegur. Kita tanya khabar macam mana, order okey ke tak, apa semua kan. Sama-sama kita orang kongsi masalah semua. Tanda-tanda tu ada nampak. Selalu dia periang. Tapi ada dah 2-3 hari tu dia macam senyap. Dia risaulah sebab dia pulun habis-habis bulan ni bantu dari segi kewangan lah. Adik dia nak kahwin minggu depan. Jenazah anak sulung daripada 5 adik-beradik terbabit tiba di kampung halamannya sekitar Sungai Petani Kedah kira-kira jam 3 petang pada 19 Ogos yang lalu. Suasana sedih menyelubungi Masjid Al-Huda Kampung Jerong Sungai Petani dengan kehadiran lebih 1,000 orang termasuk saudara mara dan masyarakat setempat bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Nur Hidayah Muhammad Saleh, adik kepada Allahyarham, menzahirkan rasa syukur apabila urusan membawa pulang jenazah abangnya dipermudahkan dengan bantuan daripada pelbagai pihak. Minggu lepas bila ayah cakap, abang nak balik awal. Cakap, abang nak balik awal. Okey, tak apa, kita tunggu abang balik awal. So, awal betul dia balik. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur sebab kalau ikutkan daripada semalam last yang ketua polis bagi ucapan yang kata jenazah akan diteruskan pada hari Isnin. So kami memang time tu semua ahli keluarga memang berdoa sungguh-sungguh sebab kami kesian kat abang. So dalam hati semua macam cakap mudah-mudahan abang boleh balik. Jenazah penunggang motosikal yang maut dalam nahas pesawat terhempas di Elmina selamat dikebumikan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Jenazah Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh yang pertama dibawa keluar dari Hospital Tengku Ampuan Rahim Maklang. Tahan tali. Okey. Walaupun sedih menerima berita kehilangan tragis menjelang hari pernikahannya, wanita berusia 30 tahun ini tetap reda dengan pemergian Allahyarham. Saya tak tahu apa kebaikan abang saya yang sampai Allah memudahkan segala-galanya untuk dia kembali dekat Allah. Tapi tak apalah, kami sekeluarga reda. Apa yang dah tertulis kun fayakun, dah tertulis yang abang pergi dulu. Sebab kalau ikutkan esok abang balik, saya punya majlis angkat nikah hari Ahad ni, hari Jumaat ni. Tapi yalah, Allah lagi sayangkan dia, tak apa, saya reda. Jenazah Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Huda Sungai Petani kira-kira jam 3.45 petang. Saya nak minta maaf lah dekat ahli keluarga kan, sebab tak boleh nak buat yang terbaik untuk arwah tentu. Kalau saya dapat padam api apa semua, bagi tak ada teruk macam tu kan, tu pun dah bersyukur lah untuk diri saya kan. Tapi tu lah saya minta maaf lah, cakap terkilan lah. Saya duduk seorang-seorang kadang-kadang teringat dekat dia kan. Itu lah, tak boleh nak buat terbaik, yang terbaik untuk Allah. Perjalanan akhir ke semua 10 mangsa nahas pesawat N28JV pada 20 Ogos lalu diiringi doa daripada seluruh rakyat Malaysia yang turut berduka cita dengan tragedi yang menggemparkan negara.
daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia khususnya merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada 10 mangsa kemalangan pesawat di Elmina. Sama-sama kita ucap Al-Fatihah. Seorang kanak-kanak berusia 9 tahun mati akibat ditikam berkali-kali oleh abang kandungnya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau di ruang tamu kediaman mereka. Mangsa yang ditemui dalam keadaan berlumuran darah oleh jirannya cuba dikejarkan ke hospital namun meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Kejadian berlaku kira-kira jam 5.40 pagi di Kampung Kinapulidan, Ranau, Sabah. Pihak polis menerima laporan dari seorang lagi abang mangsa yang juga tinggal di rumah yang sama pada jam 11.27 pagi itu. Siasatan awal mendapati suspek yang berumur 19 tahun berkemungkinan mempunyai masalah kesihatan mental. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh unit kecemasan Hospital Ranau akibat kecederaan parah di bahagian perut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang lelaki berusia 45 tahun dipercayai suspek kejadian tembakan di Kampung Telosan Pasir Putih, Kelantan telah berjaya ditahan polis hasil maklumat yang diterima daripada mangsa. Siasatan awal mendapati suspek juga mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan kesalahan narkotik. Polis juga sedang mengesan beberapa lagi suspek lain yang terlibat dan masih bebas. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971. Seorang remaja berumur 17 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan membunuh abang kandungnya di rumah mereka di Taman Mahkota, Kulim Kedah. Semasa kejadian, mangsa yang berusia 21 tahun telah ditikam di bahagian jantung dan mengalami cedera parah di dada. Dalam kes yang sama, seorang lagi lelaki didakwa kerana membuat laporan palsu di Balai Polis Kulim atas kes ini dengan melaporkan mangsa mati akibat terjatuh di kandang kambing. Dakwaan dibuat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan manakala pendakwaan kedua-dua kes dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Inspektor Syafiq Safi'i. Seorang pengawal keselamatan berusia 47 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 8 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap anak tirinya. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan berkenaan sejak tahun 2020 hingga awal Ogos lalu. Mangsa dikatakan berumur 10 tahun ketika kejadian mula berlaku. Kes didakwa mengikut Seksyen 14(A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun serta sebatan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman berjaya menumpaskan sebuah makmal memproses heroin yang bernilai RM5.78 juta di sebuah unit kondominium di Tanjung Tokong, Pulau Pinang. 2 lelaki ditahan berusia 42 dan 46 tahun bersama rampasan dadah jenis heroin seberat 13.62 kg, heroin base seberat 65.38 kg dan serbuk kafein seberat 8.48 kg. Dipercayai sindiket ini menjalankan aktiviti penyeludupan heroin base dari Thailand ke Malaysia untuk pasaran tempatan. Kes didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebuah kenderaan juga turut dirampas di bawah Akta Dadah Berbahaya 1988 iaitu pelucutan harta dari hasil jualan dadah. Keseluruhan rampasan bernilai RM5.85 juta. Sati.
Sebuah video berdurasi 50 saat tular di media sosial memaparkan seorang remaja lelaki dipukul sekumpulan remaja di kawasan rekreasi sekitar Taman Bestari Indah, Tiram, Johor. Dalam video berkenaan, mangsa ditendang, dipijak dan ditumbuk beberapa kali dengan disorak oleh rakan si pemukul yang lain. Lagilah. Bonjol. Lagi. Bila Bang first tengok video tu, apa perasaan sebagai seorang bapa melihat anak-anak remaja ni macam menggelapkan masa depan masing-masing? Okey, masa saya tengok video tu, pertama kali saya rasa agak terkejut lah dengan keadaan sekarang pada umur yang sekian. Kita terbawa-bawa dengan perasaan berkawan tapi tanpa boleh kontrol perasaan. Perkara ni sebenarnya daripada berzaman-zaman dah mungkin telah berlaku, cuma tidak dapat diviralkan. Dan pelajar tu pun memang tidak mampu melawan kalau cik semua tengok. So agak sedih, tapi kita ambilkan perkara ini sebagai satu pengajaran lah untuk kita, ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar-pelajar lah, rakan sebaya semua. Saya rasa dari segi ialah pergaulan dekat rumah satu. Lepas tu didikan ibu bapa lah. Kena perhatikan anak-anak dengan siapa berkawan. Dan kita kena tengoklah dari segi kawan dia, rakan sebaya dia macam mana. Dan di sekolah tu cikgu pun kena perhatikan murid-murid dia. Dan saya risaulah dari segi untuk anak-anak saya ni. Macam mana kan? Masa depan mereka macam mana, kawan dia. Macam itulah. Dan kita tak boleh nak halang sebenarnya. Cuma kita boleh perhatikan dan jaga dan ambil tahu tentang anak-anak kita lah. Memang dia rasa macam seronok bila orang tengok ramai banyak view kan. Tapi benda tu tak patutlah. Sebabnya ialah akan efek kepada masa depan mereka. Dia akan ingat, orang akan tahu, semua tahu. Oh ni budak ni, itu budak ni buat macam ni. Mangsa yang berusia 15 tahun telah membuat laporan polis dan hasil siasatan awal mendapati beberapa motif punca pergaduhan telah dikaitkan. 7 suspek telah ditahan di 6 lokasi berbeza sekitar Johor Bahru bagi membantu siasatan. Pihak Polis Ibu Pihak Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan pada 14/8/2023 sekitar jam 4 lebih petang, kita dah menerima satu laporan polis daripada mangsa satu budak lelaki warga tempatan yang berusia 15 tahun yang mendakwa dia telah dipukul oleh sekumpulan lelaki beranggaran lebih kurang 7 orang berumur lebih kurang 15 hingga ke 17 tahun. Mengikut mangsa, kejadian berlaku pada 9/8/2023 lebih kurang 3 petang. Pihak polis telah berjaya lah menahan 7 orang budak-budak lelaki lah, warga tempatan dan seorang warga asing yang berusia lebih kurang 15 hingga 17 tahun yang bersekolah di sekolah yang samalah dengan mangsa. Punca pergaduhan itu sebabkan ada subjek utama dalam kes ini tidak puas hatilah kerana mangsa ada mengganggu ataupun bermesra, berkawan baik dengan teman kawan perempuan dia lah. Saya menasihatkan kepada semua, khususnya pelajar-pelajar sekolah khasnya, kerana mereka perlu mengingat masa depan. Mereka jangan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan benda-benda jenayah seperti ini kan, kerana kesan akibatnya beratlah kan. Semua suspek yang berusia 14 hingga 17 tahun dan masih bersekolah telah ditahan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Laporan tersebut mengakhiri rancangan 999. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 menerusi aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang.
Jika mempunyai sebarang maklumat kejadian jenayah, jangan lupa untuk menyalurkan menerusi email dan juga Facebook rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Saya Sofia Nur Suliatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.